Kerana zaman ini fitnah, sukar. Orang kata bagi ceramah, tapi kita tak tahu dia bagi ceramah kerana memang nak bagi nasihat ke, atau dia bagi ceramah kerana itu memang cari makan dia. Lalu dia berfikir siang dan malam macam mana nak buat lawak supaya orang suka dengan ceramah dia. Bolehlah dia berceramah banyak tempat lagi. Dia tak pentingkan fakta yang benar dan inti kandungan yang benar. Jarir bin Abdullah Al-Bajali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia menyatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Aku telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat. Macam mana mendirikan solat pun nak bai'ah janji buat apa? Solat memang wajib dah. Maksudnya nak meneguhkan lagi azam menunaikan solat. Walau masa kita kata saya janji dengan mak saya tak akan punting solat, sebenarnya tak perlu janji dengan mak kita. Memang solat Allah wajibkan. Tapi kenapa kita janji dengan mak kita? Bai'ah itu bai'ah untuk mengukuhkan azam, bukan mendatangkan kewajipan yang baru. Aku berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat, mengeluarkan zakat dan menasihati setiap orang muslim. Nasihat bagi setiap orang muslim dan nasihat bagi setiap orang muslim adalah merupakan kemuncak kesimpulan kepada agama. Sebab itu kita belajar ad-dinu ad-dinun nasihah. Agama merupakan nasihat. Agama merupakan nasihat. Dan para ulama, nasihat, apa maksud nasihat? Nasihat ni apa? Nasihat bermaksud kita nak kepada orang yang kita nasihati itu dengan benda yang baik. Sebab itu nasihat, orang tak maki orang. Maki, ceramah maki, aku ni nasihat. Tak. Nasihat bermaksud kita mahu supaya orang yang kita nasihati itu al-mansuh, orang yang kita nasihati itu mendapat kebaikan. Kalau kita tak niat untuk dia dapat kebaikan, kita mungkin bukan nasihat, kita mungkin penceramah. Dalam dunia ni banyak orang ceramah. Kita mungkin anak-anak kita ni tak pernah tengok orang jual ubat. Cakap pandai, dia jual ubat. Semua dia boleh cerita. Dia tak nak nasihat, dia nak lakukan barang dia. Walaupun bunyi dia nasihat, tuan-tuan sila berilah ubat saya ni. Dengan makan ubat ni, badan tuan-tuan akan sihat, badan tuan-tuan akan jadi baik, akan jadi kuat, demam akan lega. Tapi dia bukan mau kebaikan kita, dia mau supaya ubatnya lah laku. Dia kalau boleh lagi ramai orang demam lagi bagus, sebab ramai orang beli ubat dia. Tapi orang yang jujur dalam nasihat tak. Tuan-tuan tengok pelawak stand up komedi yang ceramah, yang berdiri cakap lawak seorang-seorang, banyak dalam English lah. Dia pun memang boleh cakap lama, tapi bukan dia nak kebaikan, dia nak bagi kita gelak. Bukan kerana dia suka kita gelak supaya kita bahagia, tak. Kerana itu adalah mata pencarian mereka. Dalam dunia hadis, golongan yang sebut sebagai al-wa'az wal-qussas, golongan pelipur lara, mereka ni mendatangkan hadis-hadis yang palsu dengan petua-petua yang begitu banyak dalam sepanjang sejarah.
cerita burung dalam mulut, dalam lidah burung ada 7,000 lidah, 7,000 di atas setiap lidah ada 7,000 bahasa. Masuk dalam syurga, di atas syurga itu ada 7,000 bantai. Bagi setiap bantai itu ada setiap di atas ada 7,000 katil, atas katil itu 7,000 bantai. Ada lagi berapa ribu bidadari. Semua rekaan. Bukan kerana dia nak suruh kita masuk syurga, kerana dia tahu Allah tak pernah janji syurga yang seperti itu, yang lucu seperti itu. Tetapi kerana itu sedap didengar oleh sebahagian orang. Lalu dia mendapat audiens, dia mendapat pendengar. Kata ulama-ulama hadis, mereka ini mendapat pendengar, di mana pendengar-pendengar mereka terdiri daripada golongan yang jahil itu suka cerita-cerita yang macam tu. Ambil petua ni macam mana cara tak mau bagi anjing salak. Fasal li rabb, macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabb. Tutup mulut. Kalau kata buka, dia nanti buka. Sedangkan itu bukan bahasa Melayu, itu adalah bahasa Arab. Rabbuka, Tuhan kamu. Macam itulah siapa petua perbesimpang tak tahu saya. Kelucuan yang seperti itu dengar, ramai orang mendengar. Orang menyangka bahawa bagus, banyak petua dia kepada kita. Tapi petua itu tidak benar. Dia tidak menghendaki kebaikan kepada pendengar. Dia menghendaki kebaikan untuk dirinya sendiri. Kerana ramai orang yang suka mendengar khurafat-khurafat yang seperti itu. Lalu mereka pun mendapat jemputan, mendapat habuan. Sehingga pernah saya sebut, ulama-ulama hadis menceritakan bagaimana ketika seseorang telah berceramah, menceritakan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Lalu dia membaca hadis palsu. Ahmad bin Hanbal bertanya kepadanya, daripada mana kau dapat hadis ni? Dia kata, daripada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad kata, aku Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in, kami tak meriwayatkan hadis ni. Oh, dia kata, selama ni aku dengar orang cakap je kata Ahmad bin Hanbal ni bodoh. Memang bodoh, dia kata. Kau ingat kau seorang dia Ahmad bin Hanbal? Aku ada banyak ratus Ahmad bin Hanbal. Golongan yang seperti ini mungkin memakai pakaian agama dan seumpamanya. Orang awam terpengaruh, pandai, banyak petua dia boleh bagi. Ini la yuridu bil mansuhi khairan. Dia tidak menghendaki kebaikan kepada orang yang dia nasihati, kerana dia tidak menasihati sesuatu yang benar. Dia tidak menasihati sesuatu yang benar. Agama ditegakkan di atas sesuatu yang benar. Apabila kita menasihati seseorang, kita memberitahu fakta yang benar, mudah-mudahan dia mengamalkan apa yang benar dan memberikan kebaikan kepadanya. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri dia menyatakan bahawasanya, inna ahabba ibadallahi ilallah, sekasih-kasih hamba Allah kepada Allah, alladhi yuhabbibuna Allah ila ibadihi, yang menjadikan Allah dikasihi oleh hambanya, wa yuhabbibuna ibadallahi ila Allah, dan menjadikan hamba Allah dikasihi oleh Allah, wa yas'au fil ardi bin nasihah, dan dia berjalan di atas muka bumi ini membawa nasihat. Kita mahu pelajar-pelajar kita ni menjadi orang yang memberi nasihat yang baik, yang ikhlas. Seorang tabi'i, Abu Bakar Al-Muzani, dia menyatakan bahawasanya
Apa yang menjadikan lebih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar bisaumin wala salah, walakin bi syai'in kana fi qalbihi, tetapi sesuatu yang ada di dada mereka. Apa di dada para sahabat? Wa huwa hubbullah azza wa jalla wa nasihatu fi khalqihi, cintakan Allah dan memberi nasihat kepada hamba-hambanya.